Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Rahmat bin Osman. Saya berasal daripada Kelang dan penyakit saya adalah saya dapati masalah saluran darah, saluran jantung, darah ke jantung tu tersumbat lah. Sebanyak 3, 2 tu dah 100%, yang satu lagi 80%. Untuk buat Saya Zahra binti Saleh, umur 48 tahun, sakit ada sis, sembelit, ada buasir, ada senggugut, tu juga ada lagi kot. Okay. Saya datang sini sebab itulah mula tu ingat nak berubat lah kan. Datang sini nak berubat. Lepas tu sebab bila kita dah sakit yang macam sembelit tu memang tak selesa lah. Hidup memang kita nak kena jaga makan. Jaga makan tu bukan yang kita nak boleh disiplin sangat pun sebab kita tak ada pengawasan kan. So macam tu ada yang datang sini. masa pertama kali dapat tahu tentang penyakit tu, macam mana penerimaan keluarga ataupun pasangan? Keluarga tak tahu sebab saya tak beritahu pun. Saya sendiri je lah. Semua hadapi sendiri. Okey. Okey, saya sebenarnya jantung saya ni detect 13 tahun yang lepas. 13 tahun yang lepas saya berubat di Hospital Serdang. Di Hospital Serdang masa tu dia suruh buat bypass lah. Jadi saya tak nak lah, saya tak buat. Jadi masa tu saya jaga pemakanan. Saya okey dalam masa 10 hingga 12 tahun, tetapi lately dalam 2 tahun yang kebelakangan tu saya dah rasa macam sihat, jadi saya bantai je lah. Saya rokok lah dan sebagainya. Itu saya kena serangan jantung 2 kali lah. Lepas tu saya dimasukkan ke hospital UiTM dekat Sungai Buloh. Masa tu saya kena serangan dan saya terus masuk ward lah. Bila masuk ward, dia buat angio dan sama juga tiga saluran darah. Saluran darah ke jantung tu dia sumbat dan dia suruh buat bypass lah. Bypass, tetapi pada masa yang sama saya pun masih berdegil lah. Saya terus nak cari rawatan alternatif lah. Kerana prosedur yang itu banyak sangat dia punya risiko dia kan. Samping tu saya pun takut juga lah. Okay, jadi saya boleh cari rawatan alternatif lah. Jadi saya pergi ke Ibn Sina lah. Tentang penerimaan keluarga, dia orang biasa je. Dia orang tak ada masalah pun. Kerana kebanyakannya saya hadapi sendiri lah. Saya pun tak nak menyusahkan keluarga kan. Saya pergi hospital sendiri, saya masuk ward sendiri semua. Jadi cuma dia orang ada bagi sokongan lah kan. Itu sahajalah. Jadi buat masa ni kenapa saya terus pergi ke Ibn Sina ni, saya tengok daripada Facebook lah. Saya dari Facebook mana ada rawatan alternatif dan sebagainya. Jadi kali pertama saya jumpa Hakimah, saya pun banyak argument lah dengan dia, dengan Hakimah ni macam mana rawatan ni boleh buang saya punya pelak-pelak yang ada dalam saluran darah tu dan sebagainya. Dan pada masa yang sama saya pun argue dengan Ahmad kan, dengan Hakim Ahmad. Macam mana dia boleh ni. Lepas tu di situ diterangkan ada jus kembang lah, jus pecah dan sebagainya. Jadi di situ saya macam tertarik. Saya apa salahnya saya cuba kan. Situ start saya mula mengadukan rawatan di Ibn Sina Wellness ni lah. Okey, soalan untuk pertama kali masa mula-mula dapat tahu kita ada masalah, ada penyakit. So, apa reaksi masa tu? Apa dalam fikiran masa tu? Pada masa tu kita ingat mati je lah. Sakit kan. Sakit tak ada, dia mesti dengan mati je. Itu je lah, tu yang takut lah. So, adakah itu punca Puan tidak berkongsi dengan ahli keluarga? Sebab itu mungkin juga satu sebabnya. Dan macam keluarga pun, dia orang pun masing-masing ada family. Kita pun tak nak susahkan dia orang, nak bagi tahu semua, nak suruh dia orang risau semua tu. Okey, sebelum buat keputusan untuk buat rawatan di Ibn Sina Wellness ni, ada tak halangan daripada sahabat-sahabat ahli keluarga ataupun pasangan sendiri
Ataupun ada keluarga yang menyokong? Halangan tu, dia orang tak kisah, nanti duit saya sendiri lah. Orang tak ada masalah. Jadi kalau pakai duit dia orang ada halangan lah kot. Tapi kita pakai duit sendiri kan, jadi tak ada halangan lah. Jadi so far dia orang sokong je lah. Asalkan pakai duit sendiri. Jujur je. Saya sebab saya tak bagi tahu keluarga, so dia orang memang tak ada apa-apa ni lah. Cuma yang kalau kawan-kawan pun saya dapat tahu ilmu sinar ni pun daripada kawan-kawan. So tak adalah masalah apa pun. Boleh sebut siapa nama kawan? Kawan ramai. Sini daripada sini yang buat perubatan kat sini ni yang Fazlin yang kat office Kak Fiza tu. Dia dah cerita sebelum tu. Tak dengar. Tu Puan Mafida. So nampaknya Puan lagi banyak supporter daripada kawan-kawan lah sebenarnya. Sebenarnya betul. Okay. Sebab dia orang pun dah cerita macam-macam kan. Dia sebenarnya bukan kebetulan kan cerita ni. Sebelum seminggu sebelum saya datang sini, saya dah jumpa Fazlin dan bersembang dengan dia lah, cerita pasal kat sini. Sebab sebelum tu saya nak, bukan untuk rawatan sangat, sebab untuk lebih pada yang new life challenge tu. Lebih kepada apa, macam emosi kan. Sebenarnya itulah. Tapi daripada situ yang dapat tahu ABC Net Wellness dia ada untuk perubatan dengan challenge. Okey. Untuk kali ini kita flashback balik. Untuk minggu pertama, minggu kedua kita kena makan madu, betul? Okey. Dalam proses untuk makan madu tu, ada tak termiss ke ataupun rasa apa sajalah halangan yang ada waktu tu? Sebab kita kadang nak makan ubat hospital 3 kali sehari pun kadang boleh terlupa. Ini kau pula 10 kali sehari. Betul Cik Kim? So macam mana tu? Ada yang tak makan langsung sehari ke atau teruskan juga? Macam mana? Okay, saya tak pernah miss sampai sekarang. Saya memang ikut dia punya step. Kerana saya sakit, saya memang nak sembuh. Jadi satu lagi, badan boleh tahan ke hari ni. Jadi benda tu bagi saya, kalau katakan kita tak ikut, jadi kita buat apa kita nak membazir dan buang duit dan sebagainya kalau kita tak ikut. Saya pun ikut Fiza punya saranan dulu. Dia kata ikut je cakap Hakimah. Ikut je cakap dia, jadi insya-Allah dia kata benda ni dia akan sembuh lah, akan sembuh. Pasal dia, saya difahamkan dia ada kanser kolon. Kanser kolon dia dah baik. Dia daripada 2017 dia kata. Jadi di situ kadang-kadang saya kan, contohnya macam saya nak buat terapi kolon tu, saya takut, saya jadi macam fobia lah. Jadi saya telefon salah seorang pesakit dekat sini, dia kata tak ada masalah, dia kata. Dapat buat best dia. That's why benda-benda macam ni kawan-kawan yang dalam tim ni memberi support lah. Mana yang dah ada pengalaman dan sebagainya lah. Okey, bagaimana dengan Puan untuk minggu pertama dan minggu kedua minum madu di rumah? Saya pun disiplin. Disiplin, cuma urutan dia tak betul. Mula-mula tu betul. Kadang-kadang hari yang busy dekat office tu dah tersilap. Patutnya lepas yang minum galik tu patut madu. Ada yang galik, madu, galik. Macam tu lah. Tapi buat 10 kali juga. Okey, sewaktu berada di pejabat tu, macam mana proses kita nak buat minuman tu, waktu dia, sebab kita sedang bekerja. So orang tengok kita sejam bangun pergi sana, pergi minum kan. So ada masalah tak kat situ? Tak ada. Saya dekat office dia memang dah bantu siap-siap bawa untuk minum yang 5 kali ni kan. Yang 5 kali 4 kali untuk satu lagi kat rumah, tak apalah. Tak ada pun masalah. Cuma kawan herang dan bau. Dia letaklah bekas, kita letaklah bekas kecil-kecil tu. Jadi kita ambil je, pergi dekat pantry kan, minum je. Lepas tu basuh terus, simpan. Okey, so tak ada masalah apalah, semua macam biasalah. Cuma kerap kena minum je lah. Okey, mengenai herba tahara ni. Okey, untuk pertama kali, ingat lagi tak momen nak minum tu, apa yang kita rasa? Muntah-muntah ke apa, boleh tak cerita balik apa yang keluar pada badan kita tu? Bermula daripada Puan. Minggu pertama okey. Cepat habis. Sebelah tengah kan saya dah habis. Minggu sebelah je ni. Minggu pertama okey. Terus cakap minggu kedua ni lagi senang ni. Minggu kedua tu dah teruk dah.
Sampai 11.30 tu tak settle lagi. Dia dah mula dah masa tu. Dia punya balik, kalau kita tak muntah ataupun tak buang air besar tu, dia akan, badan kita tak selesa lah. Tapi yang minggu pertama saya okey, minggu 2 okey, minggu ketiga tu yang makin power lah dia punya kesan. So ada tak benda-benda berdasing yang terkejut apabila kita melihat benda tu keluar daripada badan kita? Macam sebelum ni ada seorang doktor ni, dia keluar batu daripada badan dia. Banyak. tak tengok sangat lah. Mungkin sebab sakit dia sakit yang berbeza, dia masalah khusus kan. So macam puan ada tak? Saya tak perasan sangat sebab saya tak tengok sangat. Tapi ada lendir-lendir tu adalah. Okey, selepas 2 minggu minum madu tu ataupun minggu ketiga minum jus tahara ni, ada rasa ketara tak perbezaan dia daripada sebelum dan selepas kita mengambil? Ada. Boleh cerita secara detail tak? Kalau untuk sembelit tu saya dah tak ada. Misalnya minggu lepas minum madu yang minggu kedua tu saya dah okey. Sembelit tak ada. Buasir pun saya dah kurang. Banyaklah beza dia. Badan saya pun masa tu nak bangun pagi pun ringan, senang bangun. Dan nak yang beza, apa beza ni? Tak ada lagi. Ada tak okey macam perbezaan mungkin dari segi kita punya emosi sendiri, sebab sebelum ni kita rasa macam kita tidak bermaya, tapi bila selepas kita buat rawatan kita rasa macam perbezaan tu menggembirakan kita tau. Ada tak rasa macam tu? Ada, kita rasa macam sihat lah, macam sebab kita boleh buat apa yang kita boleh buat sebelum ni. Lagi power lah. Okey. Untuk pertama kali tu. Okey, yang pertama kali tu saya beragak sikit lah. Tak ada benda pun. Minum dua kali, Sabtu dan Ahad tu. Saya minum macam biasa lah. Tapi ada kawan-kawan kata, alah, 2 hari boleh lah. Besok 2 minggu ketiga, minggu keempat. Memang betul lah. Minggu ketiga, keempat dah mula rasa mual lah. Sampailah sekarang. Sampai sekarang rasa macam nak bagi kawan sebelah kan. Tapi benda tu tak boleh, pasal benda tu mahal, tak boleh, rugi lah untuk kita kan. Jadi telan juga lah. Tetapi yang paling best dia, macam apa yang ni cakap tadi, dia kata kalau kita tak muntah, dia memang rasa macam badan tak selesa lah. Selepas kita muntah semua memang best lah. Dan perubahan ketara selepas minum jus tahara dan juga madu ni, sebenarnya bagi saya perbezaan yang paling ketara adalah nafasan saya lah. Kalau dulu jarak di antara tempat letak kereta saya tu ke office tu lebih kurang dalam orang kata 1 kilometer lah berjalan. Lebih kurang dalam 3,000 langkah lebih. Saya kena berhenti 6 kali. Buruk dada dan sebagainya. Tetapi buat masa sekarang ni saya sekali junjuk jalan lah. Dah tak berhenti lah. Dah tak ada berhenti. Jadi benda saya nampak dia punya perbezaan dekat situ lah. Cuma sekarang ni saya macam pagi tu macam ada rasa macam susah bernafas sikit lah. Tetapi compare daripada mula, dia lebih ringan lah. Itu banyak perbezaan lah. That's why saya ambil keputusan untuk sambung setahun lah. Mengikut Hakimah, dia kata benda ni baru 30 hingga 40% je. Jadi saya ikut cakap dia. Dia kata baru 30 hingga 40. Jadi kalau dalam masa setahun, macam semalam dia cakap, dia share, dalam masa setahun baru boleh kita cecah 80 hingga 90%. That's why saya ikut juga saranan Hakimah lah. Okey, saya nak tanya mengenai terapi kolon. Untuk pertama kali buat tu, apa perasaan, dan selepas tu akan buat lagi kan? So apa perbezaan dia pula untuk sebelum dengan selepas? Okey, memula macam saya cerita tadi, terapi kolon ni bila kita first saya buat, saya takutlah. Pasal benda tu dah masukkan dalam usus lepas tu 3.7 liter pula tu, bukan sikit. Kan? Jadi saya takut kembung ke pecah ke perut ke benda kan. Jadi benda-benda macam ni saya takutlah. Jadi saya call satu orang tu, siapa tahu nama dia, saya tak ingat. Dia kata tak ada apa lah, dia kata tak sempat, tak sempat, bila masuk aja kena tahan. Kalau tak tahan memang tak bertabuk kat situ lah, dia kata kan. Tapi memang betul lah, dia kata selepas saya buat terapi kolon tu memang best lah. Sampai saya ada cakap dengan Amir masa tu, boleh tak saya beli, masa tu saya dah habis, boleh tak saya beli sahaja lah. Saya beli tu saya nak buat sendiri kat rumah kan. Tapi memang best. Okey, untuk puan pula bagaimana? Apa perbezaan sebelum dan selepas, dan apa perasaan untuk pertama kali tu?
dia sama lah, takut. Takut pecah perut. Tengok sama je pun nak. Takut pecah perut tu lah kan, sebab nak masuk 2 liter, yang mula-mula tu 2 liter, lepas tu nak kena tunggu pula 2 minit. Yang itu nak masuk yang 2 liter tu pun dah menahan kan. Tu Kena tunggu 10 minit. 10 minit. Yang kedua tu 10. Yang kedua tu 10. Tu. Itu yang mulanya lah, firstnya takut lah. Lepas tu dah biasa, dah okey lah. Tapi yang masa mula yang 2 minggu, selepas yang 2 minggu, saya minggu ketiga kan. Dia punya najis tu hitam. Sekarang yang buat sekarang ni dah tak ada dah warna hitam gitu. Dah normal lah. Dah macam okey lah, biasa je lah. Alhamdulillah. Okey, tadi kita review rawatan minggu pertama, minggu kedua. Okey, sekarang kita nak secara keseluruhan je lah. Selepas 12 minggu rawatan, okey, ini panjang. Apa perbezaan yang sangat ketara sebelum dan selepas 12 minggu? Ya. Okey, perbezaan ketara macam yang saya cakap tadi lah, pernafasan dan juga kita punya kesihatan. Kesihatan kalau dulu kita letih dan sebagainya, tetapi madu ni dia memberi kita tenaga lah sebenarnya. Kita minum 5 kali je, 10 kali ya. Tapi bila rawatan yang bulanan ni dia 8 lah. Okey, jadi sebenarnya saya share sikit masa bulan puasa sebenarnya kita lagi sihat lah. Kerana kita tak makan kan. Dan dia ada, macam Hakimah cakap semalam, dia ada lagi masa untuk dia repair kita punya sistem enjin jasad lah. Jadi saya rasa dia memang secara keseluruhannya sebelum dan selepas rawatan memang ada banyak perbezaan. Bukannya perbezaan yang tak baik, tetapi perbezaan yang lebih ke arah yang lebih bagus lah. Okey, untuk puan pula selepas 12 minggu rawatan? Saya rasa macam stamina saya lagi bagus lah. Stamina saya lagi bagus. Lepas tu sayur tu saya dah, dulu sayur agak kurang, sekarang sayur lagi best lah. Boleh kongsi tak pendapat ataupun pandangan tentang layanan pekerja-pekerja daripada Ibn Sina Wellness ni terhadap tuan dan puan? Saya rasa sangat bagus lah. Dia orang sangat bagus dan sangat, kalau saya nak tertanya apa-apa tu ada jawapan lah. Dia boleh sangat membantu. Okey, sangat bagus. Dan dia orang pun memang friendly lah. Friendly daripada atas sampai ke bawah lah. Apabila kita WhatsApp lah, WhatsApp dia orang memang cepat jawab lah. Walaupun hari tu cuti dan sebagainya, tapi especially Izzah lah, dia akan cepat reply lah. Contohnya kalau kita ada masalah apa dan sebagainya. Okey, ada soalan yang terakhir. Boleh tak beri nasihat ataupun pandangan kepada mereka yang di luar sana yang mempunyai masalah tapi tidak menjumpai lagi pusat rawatan yang bagus untuk diorang. So ada apa-apa nak dikongsikan tak kepada rakyat Malaysia? Okey, sebenarnya saya pun ada mempunyai banyak rakan-rakan yang mempunyai sakit kronik dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dia orang accept kaedah rawatan kat sini, tetapi dari kekangan keuangan. Kerana seperti yang kita tahu, rawatan dekat sini bukannya kecil lah. Jadi kebanyakan dia orang bermasalah kekangan keuangan. Sebenarnya dia orang tak ada masalah pun kalau katakan that's why kadang-kadang kenapa tak buat harga tu rendah sikit dan sebagainya. Jadi saya pun ada terangkan kerana dia punya material ataupun dia punya tu adalah mahal. Jadi takkan dia nak running business dalam keadaan yang rugi. Jadi apa gunanya kalau setakat dia charity, tak ada masalah lah. Itu saya punya pandangan lah. Tetapi saya bukan orang bisnes. Tetapi saya adalah salah seorang yang merasa macam mana susahnya kita nak cari keuangan dan sebagainya untuk membiayai perubatan. Dan saya difahamkan bahawa anak-anak saya cakap, bila kita dah jagalah kesihatan. Apabila kita dah sakit, kita nak beli kesihatan tu amat-amat mahal. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, bagi pandangan puan pula, apa nasihat kepada mereka di luar sana? Nasihat saya macam tu, sebenarnya nasihat tu untuk saya lah, sebab saya dulu pun tak ambil berat sangat pasal kesihatan ni. Asal boleh berjalan, berlari, tidur semua okey lah kan. Tapi sebenarnya bila kita tak ambil berat pasal kesihatan ni, bila dah umur macam ni, baru kita
kita terkena tu, barulah fikir duit lah, apalah kan. Sebenarnya duit tu kalau kita macam belajar sejak masuk sini lah, belajar dengan Hakimah pasal percaya pada Allah tu, sangat banyak membantu. Duit tu sebenarnya macam mana nak cakap, bukan dia tak ada tak jadi masalah. Sebenarnya dia pun masalah kalau tak ada duit ni. Tapi bila kita ada niat nak berubat, niat nak berubat, nak sihat tu, duit tu insya-Allah ada. Ada je. Sebab saya ada cerita dia tapi tak apalah, kita tengok je. Okey, terima kasih kepada kedua-dua kerana berkongsi